Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahagian hadis, iaitu tajuk 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan. Okey, sebelum Ustazah menerangkan dengan lebih lanjut, mari kita baca sama-sama hadis 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه. Mari kita tengok maksud hadis. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih. 7 golongan manusia yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma la zilla illa zilluhu. Pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Okey, naungan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imamul Adil, iaitu pemimpin. Wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, dan pemuda yang hidupnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, dan seseorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid. Wa rajulani tahaban fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 orang yang saling mengasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rajulun talabathu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin, dan seseorang lelaki yang diajak berzinar oleh seorang perempuan kaya dan cantik. Faqala inni akhafullah, lalu dia menolak sambil berkata, aku takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rajulun tasaddaqa akhfa, dan seseorang yang bersedekah secara sembunyi. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kiri tidak mengetahui sedekah yang diberikan oleh tangan kanannya. Wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu, dan seseorang yang secara bersendirian mengingati Allah sehingga menitiskan air mata. Okey, apa yang dimaksudkan dengan naungan? Iaitu mendapat perlindungan daripada kepenasan cahaya matahari di padang mahsyar. Maksud kat sini, mendapat naungan Allah ni, dia mendapat perlindungan daripada panasnya cahaya matahari di padang mahsyar. Okey, kita tengok 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dimaksudkan dengan 7 golongan tersebut? Okey, yang pertama, pemimpin yang adil. Apa yang dimaksudkan dengan pemimpin yang adil? Iaitu pemimpin yang menjalankan tanggungjawab terhadap orang yang di bawah pimpinannya berpandukan Al-Quran dan hadis. Contohnya, pemimpin tersebut memastikan keperluan asas rakyat dipenuhi, mencegah kemungkaran daripada berleluasa. Kita jadi pemimpin ni sangat mencabar. Sebab apa? Kita terpaksa melayan kerenah rakyat. Rakyat nak itu, nak ini. Tapi dengan kebijaksanaan kita berpandukan Al-Quran dan Sunnah, kita perlu menjadi pemimpin yang adil. Okey, yang kedua,
pemuda yang hidupnya taat beribadah kepada Allah. Okay, apa maksudnya? Iaitu pemuda yang memenuhi masa dengan melakukan ibadah kepada Allah. Sama ada ibadah wajib ataupun sunat. Maksudnya, apa-apa yang dia buat, dia utamakan ibadah kepada Allah. Contohnya, dalam dia buat kerja, dah masuk waktu solat. Okay, dia utamakan solat tersebut. Okay, contoh yang lain iaitu melazimi qiyamul lail, membaca Al-Quran dan berzikir. Okay, melazimi ni maksudnya sentiasa melaksanakan qiyamul lail, membaca Al-Quran dan berzikir. Maksudnya bukannya hari-hari tertentulah, maknanya dia cuba usahakan untuk melaksanakan setiap hari. Okey, nombor 3. Seseorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid. Apa itu yang dimaksudkan? Seseorang yang hatinya sentiasa berasa seronok memakmurkan masjid dengan aktiviti ibadah dan kebajikan. Maknanya kalau dia tak pergi masjid tu, dia rasa hatinya tak tenang. Okey, jadi dia tetap kena pergi masjid, buat sesuatu perkara yang berfaedah lah, bukannya melepak pergi masjid kerana untuk lepak, tak, tapi pergi masjid untuk melaksanakan kebajikan ke, contohnya bersih masjid ke, ataupun mendengar ceramah ke, tu yang dimaksudkan dengan seorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid. Okay, selain pada tu, menunaikan solat fardu secara berjemaah, menyertai aktiviti di masjid seperti majlis ilmu dan program sukan dan riadah. Okey, nombor 4. Dua orang yang saling mengasihi kerana Allah bertemu dan berpisah kerana Allah SWT. Apa yang dimaksudkan? Iaitu dua orang yang bersahabat berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Sebab tu saya selalu pesan, kalau kita mencari kawan, biarlah cari yang memimpin kita ke arah kebaikan. Okey? Sebab apa? Dan kita berkawan ni bukan kerana ada sebab yang untuk kesenangan diri kita semata-mata. Sebab apa? Bila kita saling mengasihi antara satu sama lain ataupun kita berjumpa dengan orang yang menjadi jodoh kita contohnya. Okey, dan kita buat semua tu adalah kerana Allah, tapi bila berlakunya perpisahan kita akan redha. Okey, contoh lain, Saidina Abu Bakar sentiasa mendampingi Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan pelbagai ujian semasa berhijrah ke Madinah. Maksudnya susah dan senang dia mampu bersama dengan kita. Bukan senang saja dia bersama kita, tapi waktu kita susah ataupun senang, dia mampu bersama dengan kita. Jadi, sebab itulah kita berkawan bukan kerana kesenangan dia, tapi kerana Allah SWT. Okey, seterusnya. Nombor 5. Seseorang yang membenci perbuatan maksiat kerana takut kepada Allah SWT. Iaitu seseorang yang membenci dan menjauhi semua perbuatan yang melanggar suruhan Allah atau meninggalkan larangannya, sama ada dalam bentuk lisan, perbuatan atau hati. Contohnya, menjauhi perbuatan mencuri, menghindari pergaulan bebas tanpa batasan. Okey, nombor 6. Seseorang yang menyembunyikan sedekahnya. Okey, apa maksudnya? Sesuatu pemberian yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT semata-mata tanpa mengharapkan pujian manusia. Maknanya kita buat ni bukan untuk pujian manusia, tapi hati kita yang ikhlas. Sampai kita nak sedekah ni, kita menyorok-nyorok supaya orang tidak tahu apa yang kita buat. Tapi kalau kamu tengok zaman sekarang yang orang tayang dekat TV, dia buat sedekah, benda tu kadang-kadang kita perlu buat. Sebab apa? Sumbangan daripada orang ramai dan orang pun nak tahu apa yang, adakah mereka yang kita wakilkan tu membuat sumbangan ataupun tidak. Okey? Kalau sumbangan secara peribadi, seeloknya baik kita menyembunyikan sedekah tersebut. Contohnya Ustaz Abid Liu menunjukkan apa yang dia sumbangkan. Sebab apa? Dia banyak dapat sumbangan daripada orang ramai, dia menjadi wakil kepada orang ramai untuk menyumbangkan kepada orang yang susah. Jadi dia perlu buktikanlah yang dia ni
menerima sumbangan orang dan dia memberi kepada orang yang memerlukan. Okey, yang terakhir, seseorang yang mengingati Allah SWT sehingga menitiskan air mata. Seseorang yang mengingati Allah SWT ni sama ada melalui hati atau lisan dengan penuh ikhlas dan rasa takut kepadanya. Contohnya, kita sentiasa beristighfar dan mengharapkan keampunan Allah. Okay, sehingga mengalirkan air mata, mengenangkan dosa yang dilakukan. Okay, itu adalah taubat yang sebenarlah. Supaya kita takut sangat bila kita melaksanakan perkara yang dilarang oleh Allah. Kadang kita tak sedar apa yang kita buat. Okay. Pengajaran ayat. Apa pengajaran yang kita dapat daripada hadis tersebut? Yang pertama, sebagai umat Islam, kita hendaklah berlaku adil dalam setiap tindakan kerana sikap tersebut merupakan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai umat Islam, kita hendaklah menjauhi perbuatan maksiat agar selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai umat Islam, kita hendaklah memanfaatkan usia muda dengan mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai umat Islam, kita hendaklah saling mengasihi supaya masyarakat hidup aman. Okey, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk anda semua. Jangan lupa jawab soalan yang diberikan. Nanti kita berjumpa lagi.